menulis.李艾克森这样写道， Namun yang jelas adalah 他写到无论是什么， bahwa duri di dalam daging Paulus apapun itu adanya, 使徒保罗的那根刺无论是什么形色， menimpanya setelah ia mengalami penyataan-penyataan yang luar biasa tersebut. 是使徒保罗经历了那非凡启示之后发生在他身上的事情。 Dengan perkataan lain, 换句话说呢， kelemahan itu bukanlah kelemahan yang dibawa sejak lahir atau gangguan karakter yang telah ada padanya sebelum ia diangkat naik ke tingkat ketiga di surga. 那不是先天带来的软弱，或者被提到第三层天之前有的那个道德上的问题。 Dan yang pasti kelemahan ini menjadi sebuah daerah rawan yang permanen di dalam dirinya. 这样的弱点成为使徒保罗最脆弱的地方。 Dan sewaktu-waktu bisa membuat dia terjatuh dalam dosa. 会有一天能让他跌到罪恶当中。 Bahkan dia 3 kali berdoa memohon kepada Tuhan. 保罗甚至3次向上帝求， Tetapi Tuhan tidak menjawab doanya. 但是上帝没有垂听他的祷告。 Dan itu berani dia ucapkan di depan jemaatnya loh. 使徒保罗这样很勇敢来说这些事在教会的面前。 Katanya dia seorang rasul, kenapa doanya nggak dijawab? 他不是一位很伟大的使徒吗？为什么他祷告上帝没有垂听呢？ Tuhan hanya berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. 上帝只说我的恩典够你用， Cukuplah kasih karuniaku bagimu. 我的恩典是够你用的。 Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 因为我的能力是在人的软弱上显得完全。 Memang ini bukanlah jawaban dari keinginan sang rasul. 虽然这不是保罗想要的一个答案， Tetapi Tuhan jauh lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh sang rasul 但 itu. 是上帝更知道，他的使徒最需要的是什么， Supaya dia tidak meninggikan diri. 就让他不自夸。 Maka Tuhan memberikan duri di dalam dagingnya 所以上帝就给他肉体上的刺， yang sewaktu-waktu bisa membuat dia jatuh ke dalam dosa. 有一天，如果他不小心，能让他犯罪。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada Paulus. 我们要注意上帝是怎么样对使徒保罗说的。 Cukuplah kasih karuniaku bagimu. 我的恩典是够你用的。 Penekanan jawaban Tuhan ini terletak pada kata cukuplah. 上帝说的这句话它的重点是在那个够的词上。 Kata cukuplah itu memiliki pengertian apa? 够有什么意思呢？ Tidak kurang. 就是没有缺少的意思。 Tuhan itu selalu memberikan sesuatu yang cukup kepada kita. 上帝常常给我们足够的事， Artinya tidak kurang. 意思就是不缺少。 Dan ini menunjukkan 这也证明 kepada kualitas dan kuantitas dari kasih karunia yang telah diberikan Tuhan kepada Paulus. 上帝给使徒保罗的那个恩典的质量。 Dan kasih karunia yang tidak kurang ini juga diberikan kepadamu dan kepadaku. 上帝不缺少的恩典也是给了你，也给了我。 Artinya kita sama-sama memiliki kasih karunia yang cukup yang telah diberikan Tuhan kepada kita. 意思就是上帝给了你和我的恩典是足够的。 Untuk kita menghadapi kelemahan yang ada di dalam diri kita. 足够我们来解决我们身上的软弱。 Untuk kita melawan kelemahan yang ada, keterbatasan yang ada di dalam hati dan diri 足 kita. 够我们来抵对在我们心里、我们身上的弱点。
Kalau boleh saya katakan dalam bahasa yang sederhana seperti ini. 可以的话，我用简单的话这样说： Walaupun duri mendatangkan kesakitan, 虽然刺带来是伤痛， tetapi kasih karunia tidak kurang memberi kelepasan. 上帝的恩典不缺少给我们释放。 Meskipun duri mendatangkan rasa frustasi, 虽然刺能够带来我们感到很忧郁， tetapi kasih karunia tidak kurang memberikan penghiburan. 但是上帝的恩典不缺少给我们安慰。 Kendati duri mendatangkan kelemahan, 虽然刺能够带来软弱， tetapi kasih karunia tidak kurang memberikan kekuatan. 但是上帝的恩典不缺少给我们能力 Di 力量。 mana duri menusuk, 那里它刺在我们身上， di situ kasih karunia menutup. 那里有上帝的恩典来覆盖它。 Kasih karunia itu juga bisa diartikan sebagai sebuah kebaikan Allah yang jatuh melimpah di dalam kehidupan kita. 上帝的恩典，我们可以理解为上帝的爱上帝的慈爱临到在我们的身 Tetapi 上。 jika ini dihubungkan dengan kuasa, 如果我们把这些关联跟能力在一起， juga bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan Allah kepada kita 我们可以理解为是上帝给了我们的力量， untuk memampukan kita menghadapi dan mengatasi kelemahan kita. 好让我们能够克服我们自己的软弱。 Bersyukur kalau Anda dan saya masih ada kelemahan. 我们要感谢主，如果你和我还有软弱， Artinya kita membutuhkan kasih karunia Tuhan yang lebih. 这代表我们还是要更多上帝的恩典， Sehingga kita bisa menang atas kelemahan kita. 好让我们能够战胜我们的软弱。 Dari sini kita belajar apa? 从这里我们学到什么呢？ Anugerah Tuhan 上帝的恩典， bekerja sempurna 是很完整的工作， justru dalam kelemahan kita. 就在当我们软弱的